Salam sejahtera. Hari ini kita kembali ke Pendidikan Moral Tingkatan 2, Unit 11. Adab di tempat awam dijaga, nikmat hidup dirasai bersama. Tempat awam ialah satu tempat yang umumnya terdapat ramai orang berkumpul untuk melakukan sesuatu aktiviti. Prasarana atau kemudahan di tempat awam biasanya akan diselenggara oleh pihak kerajaan atau swasta untuk kebaikan bersama. Okey, mari kita lihat contoh-contoh tempat awam. Okey, yang pertama adalah perpustakaan. Yang kedua adalah kelas anda. Yang ketiga, kolam renang awam. Yang keempat, hospital. Yang kelima, pasar awam. Yang keenam, lapangan terbang awam. Seterusnya, pantai awam dan terminal bas awam. Terdapat banyak lagi contoh-contoh tempat awam yang lain. Okey, seterusnya, kita perlu menghindari perlakuan tidak beradab di tempat awam seperti membuang sampah merata-rata, memakai pakaian yang tidak sopan dan tidak menggunakan kemudahan yang disediakan dengan baik. Perlakuan tidak beradab ini hanya akan mencemarkan tempat awam dan menyebabkan pengunjung berasa tidak selesa. Okey, mari kita lihat perlakuan beradab di tempat awam. Okey, yang pertama, memakai pakaian yang sopan dan sesuai. Okey, seperti ini. Pakaian yang sesuai. Contoh yang kedua, okey, pakaian yang sopan. Contoh yang ketiga, okey, jenis pakaian yang sopan dan sesuai. Tujuannya, okey, sopan dan tidak menjolok mata, meningkatkan harga diri seseorang, menjaga maruah dan nama baik keluarga, mewujudkan tahap profesional anda. Berkelakuan sopan di tempat awam. Berkelakuan sopan bermaksud mengamalkan tingkah laku yang beradat, berbahasa, baik kelakuan, baik akhlak, elok perangai, baik hati dan tahu adat tertib. Okey, tujuannya memberikan keselesaan kepada orang lain. Okey, daripada segi pandangan, okey, daripada segi pendengaran. Yang kedua, keberadaan kita supaya lebih tertib dan mengamalkan kelakuan yang lebih beradab. Bila kita berkelakuan sopan di tempat awam, kita akan dilihat lebih tertib dan mengamalkan kelakuan yang lebih beradab. Yang ketiga, tingkah laku kita tidak akan menimbulkan keadaan yang tidak tenteram. Okey, jika kita buat bising, merosakkan harta benda awam, tingkah laku kita akan menimbulkan keadaan yang tidak tenteram kepada orang lain. Okey, mari kita lihat video ini. Okey, ini adalah contoh bagaimana dua orang pelancong daripada negara China dihalau daripada sebuah restoran di Jepun kerana makan secara tidak beradab di tempat awam. Okey, di sini adalah poin yang paling penting. Okey, seterusnya membuang sampah ke dalam tong sampah. Okey, tujuannya untuk mengumpulkan sampah pada satu-satu tempat untuk senang kita kutip dan lupuskannya. Okey, cadangan saya berdasarkan pengalaman tong sampah selalu kotor.
Okey, bila kita pergi tempat camping, taman-taman, kita selalu akan dapat lihat tong sampah sangat kotor di bahagian luarnya. Okey, mengapa? Cara penggunaan tong sampah yang tidak cekap. Ini kerana kebanyakan pengunjung membuang sampah dengan cara yang tidak betul. Mereka membuang sampah ke dalam tong sampah tanpa membalut dengan kemas. Okey, bila tanpa membalut dengan kemas, sampah itu tidak dibuang secara sempurna, akan tumpah di sana sini. Kadang-kadang masukkan sampah tak masuk ke dalam tong sampah dengan betul. Jadi ia akan mengotorkan tong sampah itu sendiri dan menjadikan pandangan kita dan bau yang busuk. Pandangan yang tidak elok dan bau yang busuk akan datang daripada tong sampah tersebut. Okey, cuba kita meminimumkan penggunaan tong sampah dengan bertanggungjawab kepada sampah kita sendiri. Okey, contoh kita ada sampah, kita kurangkan penggunaan sampah dengan tidak menghasilkan banyak sampah. Okey, cadangan yang boleh kita cadangkan, kurangkan tong sampah. Okey, contoh pelajar kena bertanggungjawab terhadap sampah-sampah sendiri. Okey, bawa balik sampah yang kamu hasilkan untuk dibuang di rumah. Bila kena bertanggungjawab terhadap sampah sendiri, kita akan mengurangkan hasil sampah kita. Okey, didikan selama 11 tahun akan menghasilkan warga negara yang kurang menghasilkan sampah dan kos penyelenggaraan dapat dikurangkan. Okey, penyelenggaraan daripada segi tong sampah itu sendiri dan penyelenggaraan pembersihan sampah dapat dikurangkan. Menggunakan kemudahan awam dengan cara yang baik. Bagaimana kita dapat menggunakan kemudahan awam dengan cara yang baik? Yang pertama, gunakan dengan cara yang betul. Okey, kalau kerusi kena duduk dengan 4 kaki, kita duduk dengan 4 kaki, jangan duduk dengan 2 kaki kerusi sahaja. Kalau meja digunakan untuk menulis, jangan pula kamu duduk atas meja. Okey, itu gunakan kemudahan dengan cara yang betul. Yang kedua, amalkan amalan selepas mengguna sesuatu kemudahan yang disediakan. Kita perlu pastikan kemudahan tersebut akan boleh diguna pakai secara cemerlang oleh orang lain. Maksudnya, orang yang akan menggunakan kemudahan tersebut selepas kita akan berasa gembira kerana kemudahan itu berada dalam tahap yang cemerlang untuk digunakan. Okey, sedikit perubahan yang kita amalkan akan memberi impak yang besar kepada orang lain. Contoh, okey, selepas menggunakan tandas, kita pastikan tandas bersih dan kering supaya pengguna yang seterusnya selesa menggunakannya. Okey, mari kita lihat contoh tandas yang bersih. Ini adalah contoh tandas yang terbaru di Jepun. Okey, seterusnya, hedonistik merupakan perlakuan yang tidak beradab. Individu yang bertingkah laku hedonistik biasanya melakukan perkara-perkara negatif di tempat awam demi keseronokan dan kepuasan hidup mereka. Hal ini akan mengganggu pengunjung lain yang berada di tempat awam tersebut. Akibatnya, tempat tersebut tidak akan dikunjungi oleh orang ramai lagi. Mari kita lihat apa itu hedonistik atau hedonisme.
Why do I have to report you? Because I have the VIP access room. We are humans. We only want to fulfill our desires, our lust, instead of our needs. It's never enough. Physically, we are blind. Kepentingan beradab di tempat awam. Yang pertama, kemudahan awam boleh digunakan dalam jangka masa yang lama. Kerana kita menggunakan kemudahan awam dengan cara yang betul dan cermat, jadi kemudahan awam dapat kita gunakan dalam jangka masa yang lebih lama. Juga kita dapat menjimatkan perbelanjaan penyelenggaraan, kerana bila kemudahan itu boleh digunakan dengan lebih lama, kita akan menjimatkan kos-kos penyelenggaraan. Yang ketiga, kemudahan selesa dan selamat digunakan. Jika kita beradab di tempat awam menggunakan peralatan dan kemudahan dengan betul, jadi kemudahan akan menjadi selesa. Kerana tak ada contengan, tak ada yang terkeluar, tak ada yang rosak. Jadi kita akan dapat kemudahan yang selesa dan selamat digunakan. Yang keempat, dengan itu kita dapat meningkatkan imej negara. Seperti di negara Jepun yang terkenal dengan tandas yang bersih. Kita jika mahu menjadi negara yang maju, kita kena meningkatkan kebolehan kemudahan awam seperti di negara Jepun. Yang kelima, melatih diri berdisiplin dan mematuhi peraturan. Bila kita beradab di tempat awam, kita melatih diri untuk berdisiplin dan mematuhi peraturan. Semua pihak hendaklah bertanggungjawab, berganding bahu dan bersatu tenaga dalam usaha untuk mengekalkan keharmonian tempat awam. Yang berikut adalah beberapa contoh perlakuan beradab dan tidak beradab di tempat awam. Mari kita lihat perlakuan beradab di tempat awam. Yang pertama, menggunakan harta benda awam dengan baik. Yang kedua, menggunakan tong sampah yang disediakan. Jangan buang sampah merata-rata tempat. Yang ketiga, menjaga adab dan perlakuan di tempat awam. Yang keempat, menggunakan air di tandas mengikut keperluan. Jangan bazirkan air di tandas. Buka air bila perlu sahaja. Yang kelima, memberikan laluan kepada orang ramai. Jangan kita blok jalan orang. Berikanlah laluan kepada orang ramai. Seterusnya, perlakuan yang tidak beradab di tempat awam. Yang pertama, merosakkan harta benda awam atau vandalisme. Yang kedua, membuang sampah di merata-rata tempat. Jangan membuang sampah di merata-rata tempat. Kalau ada sampah, tak jumpa tong sampah, kita simpan dulu sampah yang kita ada. Seterusnya, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan tanpa batasan. Yang ini kena jaga. Jangan membuat pergaulan yang bebas antara lelaki dan perempuan di tempat awam.
Yang keempat, membiarkan bilik air tidak ditutup selepas menggunakannya. Okey, ini akan menyebabkan pembaziran air. Seterusnya, yang kelima, menghalang laluan orang ramai. Seterusnya kita masuk aktiviti pengukuhan. Ini contoh-contoh soalan. Okey, apakah perasaan anda apabila melihat segelintir individu yang tidak beradab di tempat awam? Jelaskan. Okey, soalan dia minta kita jelaskan. Okey, cara menjawab soalan ini, saya sedih melihat keadaan ini kerana perkara ini tidak sepatutnya berlaku di zaman yang serba moden. Kita sepatutnya lebih matang dan lebih beradab kerana minda kita ke arah lebih terbuka selaras dengan kemajuan yang kita kecapi. Contohnya, kita boleh melihat di negara maju, kita boleh melihat kemajuan fizikal diletakkan setaraf dengan kemajuan peradaban manusia. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah anda mempraktikkan tingkah laku beradab di tempat awam? Okey, contoh jawapan. Sebagai rakyat Malaysia, saya akan berkelakuan sopan, berpakaian sopan dan menggunakan kemudahan awam dengan betul dan cermat, kerana dengan ini saya dapat meningkatkan pandangan masyarakat luar terhadap rakyat Malaysia dan negara secara amnya. Okey, ini contoh jawapan. Seterusnya, soalan yang ketiga. Nyatakan kepentingan tingkah laku beradab di tempat awam. Okey, ini contoh jawapan. Kemudahan awam boleh digunakan dalam jangka masa yang lama dan menjimatkan perbelanjaan penyelenggaraan. Ada 4 jawapan yang telah diterangkan pada slide saya yang awal tadi. Seterusnya, soalan yang keempat. Ramalkan perkara yang akan berlaku sekiranya masyarakat tidak beradab di tempat awam. Kiranya masyarakat tidak beradab di tempat awam, banyak kesannya kepada masyarakat. Antaranya, timbulnya keadaan yang tidak selesa di tempat awam, keharmonian antara masyarakat akan terganggu, dan kerajaan serta penyedia kemudahan tidak lagi mampu menyelenggara kemudahan, dan akhirnya kemudahan tersebut akan menjadi terbiar dan tidak boleh digunakan lagi. Okey, sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Sila like, share dan subscribe kepada channel saya untuk video-video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.